Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 78. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah Allah yang telah menamakan kamu sebagai orang-orang Islam, muslimin, sejak dari dulu lagi. Wa fi haza, dan di dalam ini, iaitulah di dalam Al-Quran ini, liyakuna rasulu alaikum syahida, supaya Rasul itu menjadi saksi ke atas kamu, wa takunu syuhada 'alan nas, manakala kamu pula menjadi saksi ke atas manusia. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, ahli jawatankuasa Surau, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kita membincangkan buku ini yang bertajuk Apa Artinya Saya Menganut Islam, perlulah kita menghuraikan ayat yang saya bacakan tadi, yang tertulis dalam muka surat 13 buku ini, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah bersabda, "Wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Dan barang siapa yang tidak ambil cakna dengan urusan orang-orang Islam, maka mereka bukan daripada kalangan orang-orang Islam itu. Ia merupakan lanjutan daripada kewajipan kita, kesedaran kita sebagai seorang Islam, memahami apakah tuntutan kita apabila kita ini dinamakan sebagai orang Islam. Salah satu dia ialah sebagai seorang Islam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah saya sebut, supaya kita mengambil cakna kepada orang-orang Islam, khususnya sahabat-sahabat ataupun saudara mara kita seagama yang berada di Palestin pada ketika ini, yang berada dalam keadaan bukan setakat perang, tetapi genocide ataupun penghapusan etnik. Kalau perang ni dia pergi cari seorang-seorang. Kita juga di Malaysia, di tanah Melayu dulu, di Malaya dulu pernah perang. Bila kita berperang, kita berlawan dengan Jepun. Kita ambil contoh lawan dengan Jepun. Kita berperang, kita dengan Jepun je, orang kampung selamat. Orang kampung ni dia larilah, kecuali yang dekat-dekat itu kenalah peluru sesat. Tapi berperang di Jepun pergi cari. Kalau kita ambil contoh di Bukit Candu, Singapura tu, maknanya Jepun dengan askar Melayu tu dia bertembak. Sampailah askar Melayu tu semuanya tu korban. Lieutenant Adenan, kalau tengok sejarah dia, boleh pergi Bukit Candu Singapura tu. Saya pun pernah pergilah, tu yang cakap tu. Walaupun bukan orang Singapura ataupun bukan orang Johor, pernah pergi tengok dia punya muzium tentera dia tu, muzium yang ada gambar Lieutenant Adenan, ada dia punya patung dia, tak silap saya lah dulu. Kat situ Bukit Candu bawah tu, tentera Jepun naik, mereka bertembak, perang. Begitu juga orang Melayu ni, bila berperang dengan komunis, dia pergi cari komunis. Dia tak pergi bom kampung Cina. Walaupun kampung Cina tu mungkin menyorok komunis, sebab komunis ni ramai daripada kalangan orang yang berbangsa Cina. Tetapi askar Melayu kita ni tidak buta hati perutnya. Dia pergi masuk dalam hutan, dia cari betul. Bila dia mencari itu, kita boleh katakan orang Melayu ni adalah antara orang yang terberani.
Kerana dia pergi cari dalam hutan yang dia tak tahu siapa yang menunggu dia dalam hutan. Tapi dia berani pergi cari. Berbanding dengan Israel, dia tak berani pergi cari. Dia tahu kawan tu duduk dalam lubang, tapi dia tak berani. Dia cuma berani bom. Kononnya kawan tu ada di hospital, ada di masjid, dan sebagainya lah. Jadi atas alasan itu, lebih-lebih lagi apabila kita mendengar seruan daripada rakan-rakan kita untuk kita ni membantu mereka, sama ada bantuan itu merupakan doa yang kita bantu, yang kita baca di dalam solat kita, akhir daripada doa kita baca, ataupun kita memberikan bantuan dari sudut fizikal setakat termampu, derma dan sebagainya, ataupun seruan yang benar-benar yang dikehendaki oleh mereka supaya kita ni menghantar tentera. Sebab itu adalah seruan daripada dia. Kita ni tak larat lah nak hantar tentera dah, kan? Imam pun kena ganti. Jadi imam pun tak pun nak sihat, kena ganti. Ganti pun tak pun nak sihat juga. Jadi bukanlah kita orangnya yang nak pergi. Tambahan pula orang yang pergi berlawan dengan Yahudi ni memang kalau ikut sejarahnya Nabi pilih daripada kalangan mereka yang memang berani mati. Kalau mengikut sirah lah, iaitulah mereka yang pernah berbai'ah dengan Nabi. Jadi Nabi bawa orang yang berbai'ah saja dengan dia. Kerana terdapat di kalangan orang munafik yang mempunyai kesempatan berbai'ah di pinggir kota Mekah ketika itu, dia tidak berbai'ah sebab dia tak berani mati. Orang munafik spesialnya dengan Yahudi ni, dia tak berani mati sebab dia nak hidup. Dia nak hidup dan dia mengutamakan dunia berbanding dengan mati, berbanding dengan orang yang nak mati. Kenapa? Sebab nak mengejar pahala syahid. Itu beza dia. Jadi kalau kita tengok di sini bagaimana seruan yang telah disampaikan itu, sebenarnya seruan dahulu pernah datang daripada Masjidil Aqsa. Kira-kira tahun 1915, 1919, sekitar Perang Dunia Pertama, di mana Mufti Amir Husaini, tak silap saya namanya, pernah meminta ataupun menulis surat ataupun membuat fatwa supaya orang-orang Islam ni bangkit. Orang-orang Islam yang berada di tanah jajahan British khususnya bangkit untuk melawan British, kerana British telah mula melakukan gerakan untuk menjatuhkan kerajaan Osmaniyah Turki di Timur Tengah ketika itu. Jadi dia menyeru, dan seruan itu antaranya sampai surat itu ke tangan Tok Janggut di Kelantan yang melakukan pemberontakan. Kalau kita panggil pemberontakan lah, kalau ikut versi Mat Saleh, dia panggil pemberontak sebab tak nak bayar cukai. Cukai bakul, cukai sirih, cukai tembakau, macam-macam cukai. Melakukan penentangan kepada British di Pasir Putih, Kota Baru kemudiannya pada tahun 1919. Dan berlaku juga penentangan di Singapura oleh askar-askar British yang berbangsa India Muslim. Berapa ramai di antara mereka itu telah ditangkap dan dihukum bunuh. Tuan-tuan boleh tengok sejarah. Itu antara kali pertama kalau kita kaitkan dengan sejarah kita, di mana kita mendengar seruan daripada seorang alim dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa. Dan kali ini yang kedua pula datang daripada mereka, khususnya dari Imam Masjidil Aqsa. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, dia menyeru kepada kita supaya kita, khususnya negara Islam, menghantarkan tentera je yang terbaik. Maknanya dia ikut macam mana Nabi buat, mesti cari tentera terbaik. Mana tentera terbaik ni? Tentera yang sanggup mati lah. Tentera terbaik ni tidak ada, tuan-tuan, dari segi latihan ke, dari segi apa benda ke, kecuali sanggup mati. Itu je. Kalaulah dia seorang tentera yang hebat, diberi latihan teknologi dan sebagainya, tapi dia takut mati, dia takkan pergi perang. Sebab dia perang nak hidup. Dia berasa dia boleh bunuh orang, boleh lah. Tapi kalau dia tidak boleh bersandar kepada kekuatan itu, akhirnya dia boleh surrender. Dia kibar je bendera putih. Daripada dia mati, baik hidup menyerah, boleh makan, boleh minum kawan tu. Dia tahu askar Islam ni kalau menyerah tak ada masalah. Tengok yang kena tawan tu kan, perempuan tua yang kena tawan tu, nenek kan, relax je. Dia pun tak boleh menipu, tengok.
Dia katakan bahawa dia dilayan dengan baik. Dia beri minum dahulu, awal berbanding dengan mereka makan makanan yang sama. Inilah yang menyebabkan kalau tuan-tuan tengok, bukan hanya di Gaza, tentera Islam berjuang, berperang, ada akhlak dia, ada adab dia, yang menyebabkan seorang reporter BBC, tak silap saya, Bon Ridley, apa nama saya tak ingat, Bon British, yang menyamar sebagai seorang muslimah berjilbab masuk ke Afghanistan, ditawan oleh tentera Taliban. Dia memang marah ke Taliban ni, tetapi kemudiannya akhir dia keluar dengan keadaan selamat dan dia masuk Islam, sebab dia mengenangkan layanan puak-puak Taliban yang hari ni pun di Malaysia pun ada benci Taliban. Sikit-sikit jangan jadi Taliban, sikit-sikit jangan jadi Taliban. Dia tak tahu ataupun dia buat-buat tak tahu benda yang berlaku kepada orang bukan Islam, yang dilayan oleh Taliban. Kalau ikut Taliban dia boleh bunuh, sebab kawan ni orang yang datang mencari rahsia, boleh bunuh lah, kan? Bukan wartawan hanya nak mereport, wartawan untuk mencari rahsia. Ini diulang oleh askar-askar ataupun mujahid-mujahid kita di Palestin, di mana Imam Masjid Al-Aqsa ni menyeru supaya kita hantar tentera yang terbaik, dengan seruan disandarkan kepada ayat Al-Quran, iaitulah ya ayyuhallazina amanu malakum, wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu ini, iza qila lakum, ketika mana dikatakan, dipanggil, diseru kepada kamu, infiru fi sabilillah, hendaklah kamu keluar di jalan Allah berperang. Tiba-tiba kamu kata apa? Thaqaltum ilal ardh, tiba-tiba kamu menjadi berat kepada dunia kamu. Kamu tak nak tinggal, kamu tak nak pergi perang dengan sebab kamu sayang pada dunia kamu, berat dengan dunia, terikat, terlekat dengan dunia kamu. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, Allah tanya, apakah kamu redha hidup di dunia kamu ini berbanding dengan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah nikmat hidup di dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat kecuali sedikit. Allah jawab, Allah tanya, Allah jawab. Tak, Allah tanya, Allah jawab. Kalau kita jawab macam-macam lah, kita kata dunia lah sedap, sekarang pula dunia ni macam-macam ada, betul tak? Dunia sekarang ni bukan macam zaman kita 60-an dulu, betul tak? Sekarang ni macam-macam ada. Bagi orang yang merasa perubahan itu, mungkin yang umur 70-80 ni tak, dia merasa yang lama. Mungkin dia tidak begitu, orang kata, follow sangat yang baru. Tetapi jangan, yang 80 pun dia boleh main WhatsApp lah, main TikTok kan. Kalau dia boleh buat tu semua, maknanya dia merasai perubahan dua zaman yang sangat berbeza. Kan beza. Dulu naik pakai typewriter tu tak? Kongkang zaman kita study. Sekarang ni macam-macam ada dalam telefon ni, semua ada. Nampak? Hebat dunia. Laibun walahun, yang menyeronokkan, yang permainan. Ada juga macam satu yang mempesonakan, tipu daya, wazinah dan perhiasan yang cantik-cantik. Ini benda-benda watafakhurun bainakum, dan kamu berlomba-lomba di kalangan kamu. Watakazuru fil amwali wal aulad, dan memperbanyakkan harta benda dan anak pinak. Harta benda yang ada dunia ini bukan macam dulu. Betul tak? Dulu kalau kita dapat basikal rally tu, kemas lah, rally tak ingat dah sekarang. Sekarang rally kan. Kalau dapat itu kira kemas lah, Tok Mulu aja ada tu. Tok Mulu hujung jabatan ada lah kan. Dia ada kereta Morris Mino, itu kira kemas lah kan. Betul tak? Basikal rally siap dengan dia punya bateri. Kita kilas sikit, pergi ke tayar dia, hidup lampu malam hari. Basikal tu. Kampung saya dulu ada beberapa orang je ada. Yang saya ingat lagi, bai yang jual roti tu ada lah. Dia bawa basikal tu. Letung belakang. Baik. Jadi, Imam Masjid Al-Aqsa ni membacakan ayat yang saya bacakan tadi. Dia baca untuk apa? Menyeru kita supaya kita ni jangan ingat dunia sangat. Ingat mati. Dan yang pentingnya,
bila dibacakan ayat ini, kalau kita terus membaca ayat seterusnya, kita akan berjumpa bahawa Allah akan azab orang yang tidak menyahut seruan untuk berperang di jalan Allah ni. Jangan main-main. Walaupun kita memang tak suka berperang, tapi berperang ni wajib pada ketika-ketika je. Nah, apabila khususnya musuh dah masuk, diisytiharkan perang, kita kena berperang. Sama ada kita malas ke berat ke, kita kena pergi. Infiru khifafan wa thiqala. Perang, pergi perang, sama ada ringan ataupun berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, hendaklah kamu berjihad dengan harta benda kamu dan juga diri kamu, fi sabilillah, di jalan Allah. Dan bagi orang yang tidak mahu berperang, Allah mengatakan bahawa illa tanfiru yu'azzibkum azaban alim. Kalau kamu tak mahu pergi perang, tak nak keluar, Allah akan azab kamu dengan azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan dia akan gantikan dengan kaum yang lain. Maknanya orang Arab sekarang duduk keliling tu, tak nak pergi perang, tak nak hantar sekolah. Yang hantar dia baru ni tengok, tak tahu betul tak betul, dalam viral tu, Arab Saudi hantar kain kapan bermutu tinggi, mahal dia hantar kain kapan. Mahal pun kain kapan, tak payah kain kapan. Kalau murah dia hantar senjata, ada manfaat dia. Kain kapan, tak payah kain kapan, orang mati syahid kapan apa? Betul tak? Dia hantar rendah je, dia hantar nilai $200, dia boleh beli RPG tu yang duduk kandar atas, baru tu RPG tu lebih kurang dalam $200 berapa? 200 kali 4 sekarang ni, ke 5 dah. Duit kita ni tak tahu kok jadi 6. 2 kali 4 berapa? 8. Betul? 2 kali 4 8, 800. 8,000 ke 800, kira lah. Banyak tu je yang boleh menembak dan menghancurkan kereta kebal Merkava tu. Harga dia lebih daripada 10 juta. Ada yang kata 17 juta, tapi juta lah harga dia. Bila meletup tu jadi besi buruk, tuan-tuan. Bila meletup kapal terbang ke kapal tu, bila jadi besi buruk, tak boleh naik ajar lah. Mercedes kita yang kita beli lama tahun 90 tu pun 124 pun boleh berjalan lagi, tak jadi besi buruk. Betul tak? Saya ada 2 biji Mercedes tu. Boleh jalan, siap pergi Kuala Lumpur lagi, pergi balik satu hari, tak ada masalah. Kereta kebal tu kalau hancur sikit je, nak repair, siapa nak repair? Juta harga. Kalau dia beri $200 pun lebih baik daripada kain kapan yang paling tinggi mutu je. Kenapa mereka tak nak buat begitu? Soalannya. Sedangkan mereka hampir macam-macam alasan, nak mempertahankan kedudukan. Apakah alasan itu? Alasan yang genuine ataupun sahaja alasan semata-mata? Kalau dia tak nak berjihad, orang lain akan pergi. Kalau kita tengok, kita ni duduk jauh daripada Masjidil Aqsa, tetapi bantuan kita antara yang paling cepat sampai ke sana. Itu benda yang kita tak boleh nafi. Sehingga bila, sebagai contoh di Gaza itu, apabila Indonesia mencapai ataupun mengambil ataupun menyambut ulang tahun kemerdekaan dia, orang Palestin tu kebar bendera Indonesia. Sebab Indonesia ada hospital dia. Ada hospital Indonesia di Gaza tu. Dia kibar bendera Indonesia. Dan kena ingat bahawa Amir Husseini lah antara orang yang, ataupun orang lain tak silap saya, tetapi daripada Palestin yang memperakukan ataupun menyokong ketika dunia tidak menyokong lagi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Palestin sokong ketika tu. Sebab ketika itu bila Soekarno membuat proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia 1946, Belanda bantah. Macam tanah ayah dia je dia buat. Dia nak bantah balik dan dia kata kemerdekaan itu tidak sah kerana dia dapat daripada daripada Jepun. Cerdik juga Indonesia ni. Bila Jepun mengalahkan Belanda, Jepun nak kalah, dia pun cepat-cepat isytiharkan kemerdekaan dia. Bila isytihar kemerdekaan itu, Belanda patah balik. Dunia takut sebab Barat datang mengamuk, termasuk Inggeris yang datang ke Indonesia semula. Ada di antara jeneral Inggeris itu dibunuh, mati dalam peperangan dengan orang Indonesia. Kita tengok balik sejarah. Jadi Palestin ni adalah negara yang pertama sekali yang menyokong kemerdekaan Indonesia, tuan-tuan.
Sebab itu Palestin dengan Indonesia ni sangat dekat. Contohlah nak ceritakan bagaimana kita orang Melayu ni, orang Islam, orang di Nusantara ni lebih laju daripada orang Arab. Kerana orang-orang Arab ini ada hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bukan Arab semua. Al-A'rab asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab ni khususnya yang badawah, yang pinggir-pinggir, yang duduk luar jauh ni, yang asli ni, mereka ni sangat-sangat kuat kufur dan nifaq. Kita boleh rujuk dari sudut sejarah. Di zaman Nabi berlaku, dan apa yang Nabi sebut pun dalam hadis dia tentang kebangkitan orang-orang Arab yang menunggang kuda, yang menunggang unta, berkaki ayam, mengembala unta, berjalan di padang pasir, tiba-tiba mendapat kekayaan dan kemudiannya berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi. Ini orang-orang Arab yang jauh daripada ni antaranya. Tapi tidak semua pemimpin-pemimpin dia, pemimpin-pemimpin dia yang culas, yang tak mau ambil pusing. Dan yang terkini kalau tuan-tuan tengok bagaimana Mahmud Abbas siapa? Presiden dia tu, dia boleh jumpa dengan Blinken, dan sekiranya Blinken boleh memberikan tekanan untuk pengusiran orang-orang Islam daripada Gaza itu ke Semenanjung Sinai, maka Mahmud Abbas akan ambil alih pemerintahan itu daripada Hamas, kiranya Hamas itu kalah. Nampak? Apa makna ni? Sepatutnya kamu ketua bagi orang Islam, kamu nak kumpulkan orang Islam masuk balik ke dalam tanah kamu. Ini kamu sanggup mereka tu dihalau ke Sinai, lepas itu kamu ambil alih kuasa di situ sebab kamu kalah pilihan raya dulu. Tahun 2006, 2007 mereka dikalahkan. Ni, PLO patah ni dikalahkan oleh Hamas. Rakyat pilih Hamas sebab rakyat dah lama dah di bawah patah PLO ni tak bergerak-gerak sebab perjanjian, dan perjanjian itu tidak pun ditunaikan oleh Yahudi. Yahudi langgar habis perjanjian tu. Perjanjian ini hanyalah satu alasan untuk mereka mendapatkan kesahan pada peringkat permulaan. Contoh, bila diberi PBB anjurkan ataupun sokong resolusi ada dua negara, satu Palestin, satu untuk orang Israel, dia terima. Orang-orang Islam di bawah Mahmud Abbas dan kumpulan-kumpulan yang bersetuju dengan perjanjian ini, mereka terima. Mereka menerima ini maknanya bagi pejuang-pejuang Islam, mereka telah mengkhianati pejuang Islam. Kenapa? Sebab pejuang Islam nakkan negara ini adalah negara orang Palestin. Sebab negara Palestin semua, mereka yang datang pergi rampas, lepas tu mereka bagikan, lepas tu bawa lagi orang luar datang. Maknanya pada peringkat awal mereka terima dan orang Islam telah kehilangan hak separuh. Hampir 80% daripada tanah Palestin itu diberi kepada Israel. Dan Israel walaupun dapat 80%, dia nak lagi. Kenapa? Sebab memang dia nak lagi. Bukan hanya dia nak Palestin, tetapi dia nak sebahagian daripada kawasan. Kalau ikut dia punya map besar dia, daripada Mesir sebahagiannya masuk ke Iraq dan juga masuk ke Madinah. Itu dia punya master plan dia. Tapi master plan yang boleh dilancarkan pada peringkat awal tu je lah dulu. Nampak? Kita telah mengkhianati orang-orang Palestin. Bukan hanya orang Palestin, tetapi Masjidil Aqsa itu sendiri yang dikhianati oleh orang yang begini sifatnya. Sebab itulah tuan-tuan, ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi pesanan khususnya kepada orang-orang Islam yang pada ketika itu berada di Madinah. Ketika Nabi suruh mereka pergi berperang. Ini adalah peperangan yang terakhir Nabi sertai, iaitu peperangan Tabuk yang berlaku sekitar tahun 9 Hijrah. 10 Hijrah haji yang terakhir, dan kemudiannya Nabi wafat 11 Hijrah, lebih kurang macam tu. Dia punya final war lah. Nabi pergi, tetapi peperangan tu tak jadi sebab tentera Rom ketika itu mereka lari. Mereka tak datang perang dekat Tabuk. Mereka lari, mereka takut sebab mereka kalah sebelum itu pada peperangan Mu'tah. Orang Islam hanya ketika itu berada dalam dalam 3,000 orang, boleh lawan 100,000 orang. Kita memang tak jangka. Saya pun baca fakta sejarah dan kata betul ke? Tapi bila kita tengok bagaimana Hamas hari ini dia boleh lawan ramai orang Israel, saya yakin. Kerana kunci kepada peperangan itu letak pada keyakinan hidup dan mati itu saja. Kalau kamu perang nak hidup, memang kamu kalah.
Kalau kamu perang nak mati, memang kamu akan menang. Di mana dalam perang Mu'tah itu disebut, riwayat menyatakan bahawa Khalid bin Al-Walid yang mengambil alih sebagai jeneral perang ketika itu, setelah 3 orang jeneral sebelum itu mati, syahid, 9 bilah pedang dia patah. Tak masuk akal, tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok hari ni bagaimana Hamas yang pergi berperang dengan Israel itu, bagaimana Israel takut, kita nampak. Ramai saja je tapi tak berani keluar daripada Getah Kebal. Ramai saja tapi tidak berani pergi cari lubang ke lubang. Tengok filem Rainbow boleh lah, kan? Tengok filem okey, masalah ni. Sebab itu dia buat propaganda je, tapi sebenarnya mereka takut. Wa qazafa fi qulubihimur ru'ba, Allah kata. Dan dicampakkan ke dalam hati mereka itu rasa takut. Sebab itu kita dalam kes Yahudi ni, kita kena rujuk Al-Quran dulu sebelum baca surat khabar. Sebelum baca surat khabar, kita kena pegang. Memang dia orang tu takut, Allah beritahu. Dan kamu menyangka mereka itu bersatu, tetapi sebenarnya mereka bercerai-berai. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu rasa mereka itu bersatu, tetapi hati mereka berpecah-pecah, bercerai-berai. Ini berlaku sekarang, tengok. Bagaimana mereka dah mula, rakyat tunjuk perasaan lah, minta anak dia bawa balik. Mana jumlah yang mati sebenarnya? Kamu declare sekian tapi anak aku tak ada. Ini macam mana ni? Nampak? Ini benda-benda yang merujuk kepada kita bahawa satu perkara yang kita ini insya-Allah di dalam satu perjalanan yang sangat baik. Sebab itulah seruan daripada Imam Masjid Al-Aqsa ini, sebelum ini tak ada. Dia tak buat serangan, dia tak buat seruan ini. Ini adalah seruan yang kita nampak. Dia kalau ikut dalam konteks sejarah Malaysia ni kali kedua. Kali pertama dulu dia suruh berjihad lawan British ni, yang kedua ni pula suruh berjihad panggil, sebelum tak ada. Di mana kawalan kepada Masjid Al-Aqsa ini dari sudut masjidnya dikawal oleh Jordan, kalau tidak silap saya lah, Jordan yang kawal. Bersama dengan Israel sebab dia ada perjanjian. Tapi imam dia pun dah tak boleh tahan dah. Suruh orang pergi berjuang. Jordan nak bagi, tak bagi, nak buka sempadan, tak buka sempadan, you fikir sendirilah. Nampak? Tapi orang Islam ni macam mana? Ada yang mengatakan bahawa Arab Saudi tak bagi buka sempadan udara dia, tak bagi tembak roket dan daripada Yaman, pintas dan sebagainya. Takut roket tu jatuh ke Mekah. Takut roket jatuh ke Mekah. Takut nanti orang tak datang pergi umrah, takut orang tak dapat naik haji. Benda tu nampak baik ke tak? Baik, betul. Tetapi tuan-tuan ingat, kalau kita tengok dari segi sejarah bagaimana Datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, dia pergi jumpa Abrahah yang datang nak serang kota Mekah, ketika itu bawa bersama mereka tentera bergajah. Di Wadi Muhasir, di antara tak silap saya Arafah dengan Mina tu ada satu wadi, kan tak ada dah, kita pergi tak nampak dah. Duduk dekat situ, Abdul Muttalib datang pergi cari kambing dia. Abrahah pelik. Abdul Muttalib kata, ini kambing aku tuan dia, aku nak balik. Yang ini adalah rumah Allah, ada tuan dia, aku tinggalkan kepada Allah. Nampak? Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi Allah sendiri yang akan uruskan rumah dia. Orang Arab tak yakin ke? Bukan masalah tak yakin, masalah nak cari alasan. Pada ketika perang ini Riyadh buat pesta joget, tuan-tuan, tu buka tu. Arab pakai jubah berjoget. Tu imam kita pakai jubah, patutnya pakai baju Melayu je, tak pakai jubah lah. Jubah Arab tu lah, jubah Arab Saudi tu. Kancing sini tu. Dia bantai berjoget pakai jubah tu. Tuan-tuan cuba bayang tu imam kita pakai jubah tu berjoget keluar. Dia bantai. Pakai baju Melayu lah lepas ni. Jangan pakai baju Arab tu. Kalau Arab lain tak apa. Arab Saudi tu hak jenis kancing, tak payah pakai. Protes kita kepada Arab Saudi. Dia buat alasan Houthi lah, Syiah lah. Yang dia ni yang jadi khadimul haramain, yang menjadi khadam kepada dua tanah suci. Mana tentera kamu? Pergi hantar kain kapan. Itu belum lagi kita tengok kepada apa yang dilakukan oleh UAE. Tapi semua dia orang ni tuan-tuan, dia tunggu masa. Kalau sekiranya orang Islam kuat dan dia merasakan dia boleh sokong orang Islam, dia akan sokong balik. Mana kita nak cari benda ni? Kita tengok balik yang berlaku di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di mana ketika Nabi SAW menghalau orang-orang Yahudi daripada bumi Madinah, Bani Nadir. Pada ketika itu orang-orang munafik ni dia buat perjanjian dengan orang Yahudi nak tolong Yahudi. Dia tolong ke tak? Dia tak tolong. Tapi kalau dengar dia punya berjanji dengan puak-puak Yahudi tu, alam tara ilal ladzina nafaqu, yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahlil kitab. Takkah kamu tengok bagaimana orang-orang munafik ini dia bercakap dengan kawan dia. Jadi kawan lah, berkawan. Daripada kalangan ni orang kafir daripada ahli kitab ni, apa dia kata? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kamu dihalau kami akan ikut sama kamu. Wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kamu ni dibunuh, diperangi, kami akan mempertahankan kamu. Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Allah bersaksi bahawa mereka penipu. Mereka tak buat. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Sekiranya mereka itu dihalau, iaitu orang Yahudi, orang munafik tak akan keluar. Wa la in qutilu la yansurunahum. Kalau mereka itu diperangi, orang-orang munafik ni takkan menolong. Dia takkan tolong orang Yahudi. Sebab dia nak menumpang orang Yahudi dari sudut izzah, kemenangan, kekuatan. Sebab Yahudi ketika itu kuat, dia rasa dengan bersama, bersekongkol dengan Yahudi itu, dia boleh kuat sama. Ini perangai orang munafik. Jadi mereka ini boleh langgar janji dia dengan orang Yahudi, tak tolong. Dan yang jadi lebih dahsyat apabila Nabi ajak orang Islam pergi berperang pada peperangan Khaybar, perang Khaybar, mereka pun minta bersama-sama Nabi untuk pergi perang. Lawan siapa? Lawan dengan puak-puak Yahudi yang dia berjanji tadi lah. Yang mana puak-puak Yahudi telah dihalau, duduk kat Khaybar tu, duduk kat situ, kan? Pada awal kedatangan Nabi SAW ke Madinah. Sekarang ni berlaku pada tahun sekitar lebih kurang tahun 6 Hijrah lebih kurang, ataupun 7 Hijrah macam tu. Mereka ini minta kepada Nabi nak pergi serang orang dia. Gitu. Bila mari pula tahun 9 Hijrah, Nabi suruh mereka berperang ke Tabuk. Mereka pula minta izin, jangan pergi perang, tak nak pergi perang. Nampak? Bila mereka nak pergi perang ke Khaybar tu, sebab Allah janji kepada mereka ini maghanim katsiratan ta'khuzunha, yang mana kamu akan dapat ghanimah, harta rampasan perang yang banyak yang kamu akan kutip. Bila dia dengar janji Allah macam tu, dia pakat nak pergi perang, nak ikut Nabi, nak kutip ghanimah, bukan nak berperang bersama Nabi. Dia yakin juga dengan janji Allah. Dia boleh lupa balik kepada janji dengan Yahudi yang dia kata dia nak tolong Yahudi, dah dia tak tolong kawan tu kena halau, dia pergi perang bersama Nabi lawan dia. Bila satu ketika pula Nabi suruh dia berperang dalam keadaan yang sukar, perjalanan yang jauh, lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka. Sekiranya habuan yang kamu nak ni, cepat dapat, dan perjalanan yang kamu pergi ni sederhana jarak jauhnya, dan juga nescaya kamu lattaba'uka, nescaya ramai orang akan ikut kamu Muhammad ni, ramai nak pergi perang ni. Tetapi walakin ba'udat alaihi musyaqah, tetapi dia jauh perjalanannya. Oleh kerana jauh ni ramai minta izin. Puak munafik nak minta izin, tak nak pergi pula. Nampak tak? Berbolak-balik. Jadi kita boleh tengok, bukan kita nak kata Arab Saudi ni munafik, tak. Perangai orang munafik ni, kan, dia jenis, bila dia berasa dia tak kuat, dia boleh menumpang puak tu, dia bertumpah tu. Bila rasa dia kuat pula sebelah sini, dia masuk sebelah sini pula. Tak boleh pakai, tuan. Sebab itulah perangai pembohong ni adalah perangai orang munafik. Kita kena jaga. Nak pilih menantu tengok. Kalau kaki bohong jangan ambil lah. Kalau mungkin dia bercakap deras sikit, tak apa-apa, nak handsome tak apa, ambil. Tapi kalau menipu ni tahu tepi. Dengan kita dengan rumah-rumah kita dia lelong macam cerita 3 Abdul. Dia main-main tuan-tuan. Menipu ni. Sebab menipu ni memang sifat orang munafik. Jadi orang munafik begitu. Jadi adakah Arab Saudi munafik? Tidak. Dari segi akidah mereka tidak munafik. Perangai yang dari segi menolong orang Gaza ni, apa dia? Apa alasan dia? Alasan semua tak boleh pakai. Kalau dia kata alasan jatuh jet ke Makkah, itu semua saya dah tolak dah tadi. Yang sebenarnya mereka takut, apa yang mereka bina, bangunan-bangunan tinggi, kalau mereka masuk perang hancur. Mereka takut kedudukan mereka terjejas. Ini sebenarnya
Sebab itulah orang yang isytihar perang ni, kita tengok negara yang isytihar perang antaranya Yaman, walaupun tidak sepenuhnya Houthi dan sebagainya, tetapi negaranya miskin. Baru pula lepas perang dengan Arab Saudi. Nak ke apa perang? Bukan dekat isytihar perang, tembak dah kapal. Tembak kapal mereka, kena tak kena tu masalah lain, tembak hantar. Jatuh dah peluru dia. Orang miskin. Tak boleh buat apa. Mereka tak boleh buat apa. Kenapa? Kerana sekarang ni Amerika dan sebagainya, sekutu-sekutunya termasuk Israel berada di hujung kekuasaan mereka. Mereka dah hujung dah. Sejarahnya yang terbaru, Amerika lari daripada peperangan di Afghanistan tahun 2021. Kan dia lari kan? Lari tinggal berapa banyak harta kat situ, lari bodoh gitu je. Di Somalia, kalau tidak kerana askar Malaysia selamatkan dia, mati katak je. Tengok The Black Hawk Down cerita tu. Kalau dia punya cerita, dia kata dia hero. Lalah kita buat cerita kita, nak tunjuk bahawa mereka tu memang terkepung. Somalia ni perang pun pakai selipar, kaki ayam pun tak ada. Pegang kaki ayam lah Somalia. Tak boleh pergi tuan-tuan. Tak boleh pergi. Alat-alat ni kalau kita bergantung, dia ada dia punya kelemahan dia. Yang dikatakan Iron Dome tu yang hebat tu, ada masalah dia. Orang boleh hack. Dan Allah pesan, Allah beritahu, la yuqatilunakum jami'a illa fi quran muhassanah au min wara'i judur. Mereka tidak mampu memerangi kamu secara beramai-ramai kecuali daripada kubu yang kuat ataupun daripada sebalik dinding. Tak betul ke ni Quran kata? Sebab itulah kita berurusan dengan Yahudi dan Nasrani yang tak reda kepada kita ini, kita kena jadikan qul inna hudallahi huwal huda. Katakan sesungguhnya petunjuk Allah ini sebenar-benar petunjuk. Allah pesan. Allah pesan apa? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak reda Yahudi dan Nasrani sehingga kamu ikut jejak langkah mereka. Qul, Allah ingat. Katakan wahai Muhammad, ingat ni. Sesungguhnya hidayah, petunjuk yang paling betul petunjuk Al-Quran tu. Hidayah daripada Allah. Wala ini taba'ta ahwahum, kalau kamu ikut jejak langkah mereka, hawa nafsu mereka, kemahuan mereka, ba'da ja'aka minal ilm, setelah datang kepada kamu ilmu, betul-betul faham, tengok Al-Quran, Quran kata macam ni, maklumat sebenar macam ni. Malaka minallahi min wali wala nasir, tidaklah bagi kamu pimpinan dan juga pertolongan daripada Allah. Jangan main-main, ni benda sangat jelas dalam Quran. Kenapa mereka lari? Kenapa mereka lari? Sedangkan kalau kita tengok kenyataan Ismail Haniyeh ni, dia buat satu isytiharan seminggu lepas supaya orang Islam ini bersama-sama. Pergi hantar tentera terbaik juga. Dia berpesan supaya datang. Kenapa? Sebab dia mengatakan bahawa kita telah mengenal pasti bahawa Israel sangat lemah. Kita boleh menghancurkan dia dan kita boleh sama-sama. Kalau semua orang bersatu, kita akan boleh mengambil Masjidil Aqsa. Dengan penuh keyakinan. Dan Ismail Haniyeh ni dia tak pernah bercakap menipu. Dia ni ahli politik Hamas. Dia tak cakap menipu. Dan kalau dia tak boleh buat, dia takkan cakap. Kita hari ni makin kita tak boleh buat, makin kita banyak cakap. Dan makin ramai orang percaya. Bila ramai orang percaya, lepas tu kemudian ceritalah. Itu cara kita berpolitik. Cara politik Hamas tidak begitu. Dia hanya bercakap benda yang dia boleh buat, dia cakap. Tak ada buat, tak boleh buat, dia tak cakap. Sebab itulah dia tak pernah keluar perkataan ini tuan-tuan. Dia pernah mengancam, pernah kata yang level rendah-rendah dulu. Setakat strike back. Tapi hari ni dia kata dia telah kenal pasti. Dan kita boleh tengok apa yang berlaku hari ini. Israel tak boleh masuk Gaza dan Israel ramai mengalami kematian dan kemusnahan dari segi harta tentera dia. Bala tentera dan kelengkapan tentera dia. Benda yang sangat jelas. Dan kalau kita tengok kepada apa yang dikatakan oleh Ismail Haniyeh ni, dia suruh kita ni apa? Dia kata apa? Kalau tak pergi kali ini, tak bersama-sama dengan kami, kamu akan apa? Akan rugi. Rugi sebab apa? Sebab tidak dapat bersama-sama dalam satu pusingan untuk mencapai kemenangan. Seorang pemain bola, kan? Dia main bola, tapi selalu duduk dekat kerusi simpanan saja. Tiba-tiba dapat masuk perlawanan akhir, dia dapat main untuk first 11. Tak hebat? Nak tanya. Kita Johor ni kalau masuk separuh masuk akhir, macam mana rasa? Okey ke? Seronoklah. Senyum sebab nak cuti. Tapi dah 5 tahun masuk akhir betul menang ni, rasa macam tak ada apa dah, betul tak? Biasalah, cuba kalau Perlis boleh masuk akhir.
Perlis tu nak bayar gaji pun mungkin tak dapat duit, tak ada duit. Ataupun negeri lain yang tak cukup duit tu nak bayar gaji pemain dia, boleh masuk akhir. Lawan JDT pula. Perlis kata JDT ni kali ni dia pun sembang je. Walaupun dia dulu kuat, tapi kita telah kenal pasti. Banyak kelemahan dia. Pemain dia ada terima rasuah. Contohlah. Takkan ada rasuah pula. Malaysia mana ada rasuah sekarang ni. Tarik balik. Pemain dia kena gaut contoh. Tak boleh main. Tak ada dah. Kita boleh menang kali ni. Kata dia Perlis tu. Mari kita pakat sama-sama turun ke Bukit Jalil malam besok. Siapa tak turun dia rugi. Kata dia ayah haji, aku kalau tak gaut aku pergi dah. Tapi gaut je. Terpaksalah aku duduk depan TV tengok final. Pun boleh juga. Duduklah syarah depan TV tu. Tapi kalau masuk stadium, semangat dia lain tuan-tuan. Betul tak? Nak cerita tu je. Nak cerita pada pusingan akhir ni. Tak pernah boleh pergi pusingan akhir. Tiba-tiba dapat pergi pusingan akhir. Tak nak pergi ke? Kalau kita faham. Kan? Kalau kita faham. Tapi kalau kita buat tak faham, setara tu je lah. Ini yang diserukan oleh mereka yang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Kerana mereka yakin. Kerana mereka yakin. Sebab itulah tuan-tuan tengok dalam YouTube tu. Dia orang bawa lari. RPG bawa lari bom pergi letak atas kereta api. Kereta kebal Israel dia bawa bom pergi letak. Lari. Sedangkan kereta kebal itu dia kelilingi oleh sensor. Macam mana sensor tak boleh tahu orang pergerakan pergi masuk? Kita pun pelik. Tapi gambarnya ada. Dan gambar itu orang bawa berlari bom tu dengan siap. Apa dia? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ayat yang Nabi baca ketika keluar daripada rumah dia nak pergi ke Madinah pada waktu malam. Kami jadikan di depan mereka itu dinding, dan di belakang mereka itu dinding. Kami butakan mereka dan mereka tidak dapat melihat. Ketika mereka pergi melancarkan RPG ni kecil je bendanya, boleh pikul tak bau. Yang saya kata $200 tu kan. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Meletup. Sebab dia boleh ubah. Hebat kereta kebal tu 17,000 juta. Dia boleh cari alat untuk musnahkan tu. Dia ada kelemahan dia. Teknologi dia mesti ada kelemahan dia. Tetapi manusia yang kuat iman dia, yang sanggup mati ni, dia tidak ada kelemahan. Dia perfect. Kalau pergi perang dia perfect. Dia perfect. Bukanlah bila dengan iman semata-mata pergi perang kosong lawan pergi perang pakai pedang lawan senapan. Tak. Wa'idu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Allah beritahu kepada kita supaya kita ni get ready, bersedia dengan kemampuan kita daripada kuda-kuda yang tertambat. Yang sekadar kemampuan kita, dan kemampuan kita ni lama-kelama akan meningkat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hamas ini. Dulu mereka perang pakai apa? Lontar dengan tangan je, batunya. Batu lontar dengan tangan. Tengoklah 87 tu kalau kita ingat. Orang kata apa? Bila nak menang ni lontar pakai batu. Ni apa benda ni? Dia pandai dah lepas tu. Dia lontar dengan kayu syah sikit-sikit. Sekarang ni 480 km terowong kat bawah tu tuan-tuan. Nak pergi cari. 480 km. Ada yang boleh masuk, ada yang boleh masuk tak boleh keluar. Dia bukan tak tahu. Terowong yang bawah tu masuk tak boleh keluar. Dia tahu ada terowong yang berbentuk perangkap. Dia buka tapi mungkin perangkap. Masuk tak boleh keluar. Bukan benda yang sebenar. Dia tidak boleh musnahkan tuan-tuan. Benda ni dia mengulangi sebagaimana yang Nabi tempuhi dulu ketika peperangan Ahzab. Di mana idea daripada Salman Al-Farisi untuk menggali parit itu tidak biasa. Taktik itu digunakan oleh orang-orang Arab ketika itu berperang. Mereka bawa kuda, bawa unta apa semua. Tapi bila ada parit mereka jam. Mereka tak boleh lompat. Kuda pun tak boleh lompat. Kuda pun tahu juga. Kuda pun ada radar, ada sensor dia. Dia tak boleh lompat parit ni. Dia stop. Nak pergi masuk, orang katuk. Maknanya kemenangan itu berpihak. Ahli perang ataupun ahli falsafah Cina. Siapa tengok? Laozi, Suzu apa nama saya tak ingat. Dia mengatakan bahawa jika peperangan itu berlaku di satu kawasan,
dan kawasan itu kita biasa pada tempat itu, atau berlaku di kampung kita lah, kita biasa dengan tempat itu, separuh daripada keputusan kemenangan itu telah berada di pihak kita. Sebab kita tahu kawasan kita. Kita tahu tempat mana kita nak lari, tempat mana kita nak perangkap musuh. Maknanya dia stuck. Dia tak boleh pergi. Saya kata tak boleh pergi. Ini bukan hanya cerita pasal dia Gaza suka saja. Di Vietnam buat benda yang sama. Mereka tak boleh pergi. Dia boleh bunuh lah orang Vietnam tu ramai. Tapi dia tidak boleh pergi cari ke lubang-lubang tu. Tak boleh. Tuan-tuan pergi Vietnam kan, masuk dalam lubang tu, keluar kat sana, keluar mana-mana tahu. Kecil je. Dengan perangkap-perangkap yang bukan perangkap yang pakai elektronik sangat ni. Dia pakai buluh lah, pakai macam-macam. Yang ini kalau orang tak berani mati, dia tak akan pergi carilah. Dia mudah je kan. Kalau handphone ni bukan saya punya, kalau orang nak ambil, saya tinggal, dia ambil. Sebab bukan barang saya. Tapi kalau handphone saya ni, sepak dululah sebelum ambil daripada tangan saya. Betul tak? Ayat kasar lah. Fitrah manusia. Kalau negara tu negara dia, dia akan bertahan sampai mati. Ada makcik tu, nenek tu dipeluk pokok zaitun yang didakwa dah 500 tahun. 500 tahun pokok tu. Dah kena potong oleh Israel. Nak ambil tanah dia. Dia bertahan. Mana dia boleh ingat 500 tahun. Tok nenek dia tanam sampai sekarang. Buah keluar lagi. Sebab itulah. Maimunah. Hamba Rasulullah SAW pernah bertanya Nabi. Bila Nabi menyebut tentang Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Dia tanya macam mana kita nak pergi ke Masjidil Aqsa. Ketika itu memang dia tahu Masjidil Aqsa. Dan menjadi isu. Tapi Nabi tak boleh buat apa-apa. Sehinggalah kemudiannya di bawah pemerintahan Umar Al-Khattab, barulah Baitul Maqdis itu dibebaskan. Nabi yang boleh pergi pun hanya peperangan Tabuk. Lepas tu Nabi balik dan Nabi wafat. Nabi kata, hendaklah kamu pergi ke sana, bebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dan bersembahyang, bersolat di sana. Kalau tak boleh buat, hendaklah kamu apa dia? Kamu hantar hadiah zaitun, dengan zaitun. Zaitun tu, kalau kita hantar buah zaitun, dia orang boleh makan. Dia orang boleh buat macam-macam. Dia boleh nyalakan lampu melalui minyak zaitun. Dia boleh menjadi lilin. Menerangi. Hadiah. Bukan sedekah. Kita hari ni duit yang dah terlebih baru bagi ke Palestin. Bagi kain kapan. Ini benar. Dalam keadaan negara boleh hantar bermacam-macam kelengkapan tentera. Boleh hantar kain kapan. Nabi suruh kita hantar hadiah. Maknanya benda yang sangat bernilai. Kalau kita faham daripada hadis Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, masa pun dah lebih. InsyaAllah daripada apa yang saya sebutkan tadi, bila kita bercakap tentang apa maknanya, artinya kita menganut Islam, kita kembali kepada ayat yang disebut, yang digunakan, dinukilkan dalam buku ini, tentang kita ni memang telah Allah sebut, telah jadikan kita ni sebagai orang Islam sejak daripada zaman dulu. Termasuklah yang kafir, yang tak nak guna perkataan kafir atas kepala dia tu, konon jadi non-Muslim. Mereka itu sebenarnya oleh kerana mereka menggunakan apa yang diajarkan oleh Islam lah yang menyebabkan mereka maju atas dunia ini. Berusaha, rajin, cekap, menuntut ilmu, semua Islam ajar. Cuma mereka tidak berakidah, tidak beriman, tidak mengakui bahawa Allah itu Tuhan yang satu. Dan kita sebagai orang Islam yang kita cakna dengan hadis Rasulullah SAW yang suruh kita cakna kepada hal ehwal orang Islam di seluruh dunia, khususnya dalam isu Palestin. Kita memberikan di antaranya hadiah kepada orang-orang Palestin. Maknanya jangan pandang lekeh dia orang. Dan jangan memperlecehkan dia orang. Jangan mengata macam-macam. Kalau kita tak boleh nak berjihad, jangan kata dia orang ni sebab dia orang lah. Orang sebab Hamas lah pergi serang Israel menyebabkan ramai orang Palestin mati. Ini satu pertanyaan yang bengong, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana orang-orang di Palestin itu dia tak kisah pun dia mati ni. Kalau tengok budak-budak tu, dia tulis siap nama dia dah. Dia tulis pada badan dia nama. Khadijah, Muhammad tulis. Bom senang. Ini nama dia Khadijah, ini nama dia Muhammad. Macam mana budak-budak boleh ada macam itu?
boleh tulis dengan liner, tulis pada badan dia nama dia sebab takut hancur. Sekurang-kurangnya orang boleh kenal nama dia. Macam mana anak-anak boleh jadi macam tu? Tuan-tuan, kerana apa? Kerana akidah. Kerana dia tahu makna dia sebagai seorang Islam yang tidak akan menyerah. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna katsir. Wa ma asabahum wa ma dan mereka itu wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah, dan tidaklah mereka itu lemah dengan sebab apa yang menimpa mereka di jalan Allah, dan mereka juga tidak dhaif. Wa ma dha'fu wa mastakanu, dan mereka tidak akan menyerah. Mereka lah sesuailah dengan hadis Nabi yang menyebut bahawa kita kena bagi hadiah kepada mereka. Sebab apa? Hadiah ni kepada orang yang lebih tinggi daripada kita, betul tak? Bukan orang yang miskin kita bagi hadiah. Miskin ni kita bagi sedekah. Hadiah, kan? Orang yang mempunyai apa dia? Kehormatan tinggi kita bagi hadiah. Ketua negara kita bagi hadiah yang besar-besar. Ketua negara bagi hadiah kepada ketua negara, nampak? Ini status dia orang. Walaupun ada di kalangan kita yang bercakap macam-macam, mereka boleh bercakap mengikut akal, tetapi mereka tidak bercakap mengikut nas sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sekadar itu saja pada malam ini. Insya-Allah kita sambung pada bulan depan, dan kita berdoa semoga kita diberikan kemenangan. Pada bulan akan datang kita akan melihat bagaimana suramnya wajah-wajah Yahudi ini apabila mereka itu terpaksa menerima hakikat. Sebagaimana yang disebut, saya sebut dalam kuliah yang lalu, Syekh Syahid Ahmad Yasin mengatakan tahun 27 Israel tidak ada lagi. Dan kalau tuan-tuan tengok kenyataan daripada Henry Kissinger pada tahun 2011, dia mengatakan dalam masa 10 tahun bermula pada tahun 2011 itu Israel mungkin tidak ada lagi. Dia pun mengaku yang dia pun tak ada lagi, tuan-tuan. Kita hari ini duduk peleceh orang Palestin. Dengan kita buat macam-macam, buat tak tahu, ini perkara yang perlu kita sedarlah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.